wahai Allah, untuk kami menjadi orang-orang yang kau sayang, kau kasih, yang kau cinta, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau, wahai Allah. Seluruh dunia sedang dilanda oleh satu virus yang tidak tahu di mana puncanya, yang tidak tahu macam mana pengubatannya, yang belum ada vaksinnya lagi, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, virus yang itu yang sedemikian telah pun melanda negeri kami, wahai Allah. Telah pun melanda negara kami, wahai Allah. Hingga satu dunia sekarang, wahai Allah, berada dalam keadaan gugup kerana virus yang sedang mengancam kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kecualikan kami daripada dihinggapi oleh virus ini, wahai Allah. Kecualikan teman-teman dan anak-anak kami dikampi oleh virus ini, wahai Allah. Kecualikan orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya tidak dijangkiti oleh virus ini, wahai Allah. Tentukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijauhkan daripada virus ini, wahai Allah. Ya Allah, selamatkan umat Islam di seluruh dunia ini, wahai Allah. Selamatkan umat Islam di seluruh dunia ini, wahai Allah. Selamatkan umat Islam di dunia ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk kami di Perak, untuk kami di Bukit Gantang ini, untuk kami di Taiping ini, wahai Allah, Kau selamatkanlah anak-anak kami dan isteri kami. Kau selamatkanlah abang, kakak dan adik-adik kami daripada segala ancaman, segala musibah dalam kehidupan kami, wahai Allah. Musibah yang paling besar, kami tidak taat kepada Engkau, wahai Allah. Musibah yang paling besar, kami tidak memohonkan kekuatan kepada Engkau. Musibah yang besar, kami tidak meminta kepada Engkau, wahai Allah. Musibah yang besar, kami tidak minta perlindungan daripada Engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah yang menentukan segala-galanya. Tentukan yang terbaik yang berlaku pada diri kami nanti, wahai Allah. Tentukan yang terbaik berlaku kepada ahli keluarga kami, wahai Allah. Tentukan yang terbaik yang berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau hidupkan kami dalam Islam, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, matikan kami dalam taqwa, dan matikan kami dalam ihsan. Untuk ayah bunda yang telah pergi terlebih dahulu meninggalkan kami, yang berada di alam barzah sekarang ini, wahai Allah, damaikan mereka di alam barzah, wahai Allah. Damaikan ibuku dan ayahku di alam barzah, wahai Allah. Damaikan tok wanku di alam barzah, tok nekku di alam barzah, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami berserah, wahai Allah. Kau jadikanlah yang terbaik buat kami semuanya, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, saya nak minta ambil masa 5 minit untuk menerangkan ya kepada kita semua, insya-Allah 5 minit saja, tuan-tuan, nanti kita boleh sembahyang sunat. Tuan-tuan, saya dengan teman-teman bersama dengan Yayasan Kebajikan Sabah yang saya pimpin sejak 20 tahun yang lalu, dan dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Di Selangor kita ada Perbadanan Wakaf milik Majlis Agama Islam Selangor. Jadi kita merge, kita bersatu tenaga untuk membangunkan satu kompleks, namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, kompleks berjumlah berongkoskan 13 juta ringgit itu dibuat secara wakaf, secara zakat, secara infak, secara sedekah, secara fidyah, secara al-majariyah fi sabilillah. Tidak membawa keuntungan walau 1 sen pun. Itulah yang sedang kita bangunkan. Alhamdulillah, sambutan daripada teman-temannya. Dalam komplek itu ada masjid boleh menampung 1000 orang. Ada masjid dalam komplek itu. Ada bilik-bilik syarahannya, ada 15 bilik syarahan. Tuan-tuan nampak, insya-Allah, dengan chalet-chaletnya, dengan bangunan-bangunan semidinya, dengan dormitory-dormitorinya. Gunanya kita mempelawa seluruh umat Islam di Malaysia ni, di Singapura, di Brunei. Mari kita datang. Datang 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Ilmu apa yang nak disampaikan? Mari kita mati dalam husnul khatimah. Itu ilmunya. Mari kita mati dalam husnul khatimah. Mari kita cari ilmu untuk mati dalam husnul khatimah. Mari kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan amalan mereka yang akan mati dalam husnul khatimah. Saudara, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Hasan, kau akan mati sebulan tepat daripada sekarang, 18 hari bulan April, pukul 6 petang kau akan dimatikan. Saya angkat tangan tinggi-tinggi, tuan-tuan. Saya tak bersedia nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya dah berdakwah 40 tahun dah, tuan-tuan ni.
pergi masjid ke masjid. Macam mana yang tak jaga sembahyang lagi? Macam mana yang tak datang masjid lagi? Macam mana yang berhampiran dengan jiran masjid tak menjenguk masjid lagi? Macam mana yang tuan-tuan tak mendidik isteri lagi? Macam mana yang tidak mendidik anak lagi? Macam mana yang tak jaga ibadat-ibadat yang dikhususkan kepada kita lagi? Macam mana kita meninggalkan mak bapak kita lagi? Saudara-saudara, terlalu banyak, 101 soalan kita tak boleh jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu institusi ini yang nama Kompleks Anjung Husnul Khatimah, satu-satunya dalam dunia. Tuan-tuan, satu-satunya dalam dunia. Kompleks ini tidak ada di Saudi, tidak ada di Mesir, tidak ada di Jordan, tidak ada di Yaman, tidak ada di Sudan, tidak ada di Amerika, tidak ada di Eropah, tidak ada di England, tidak ada di Australia. Tetapi dia akan ada di Malaysia. Permulaannya di negeri Selangor, di Hulu Langat, namanya Sungai Semungkis. InsyaAllah, tuan-tuan sekarang ni teman-teman, ada teman-teman yang datang untuk taja masjid tu tuan-tuan, 3.8 million masjid tu. Sudah ada orang yang taja setengah daripadanya. Bilik syarahan 15 fully account, 15 fully account lecture rooms. Sudah ada orang menajanya tuan-tuan. Hanya ada satu orang Tan Sri nak taja seluruhnya sekali, 13 juta. Nak menamakan kompleks itu nama ibunya. Tapi kami bermesyuarat tidak berapa setuju sebab tak maulah dia seorang masuk syurga. Biarlah seluruh umat ini ada peluang yang sama untuk menjejaki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini dijalankan secara wakaf, secara zakat, secara fidyah, secara sedekah, secara infak. InsyaAllah kita harap tuan-tuan di luar di sana, di mana di luar? Saya pun tak tahu di mana di luar, sahabat saya. Di luar di sana ada tabung-tabung, tuan-tuan ulurkanlah. Pakat dengan isteri, pakat dengan anak. Yang berniaga tuan-tuan, boleh tuan-tuan insyaAllah bagikan sedikit infak kepada apa yang kita nak buat. Dan kita sudah dapat tuan-tuan, ni kepengecualian daripada cukai pendapatan, tax exempted, tax exemption. Jadi bolehlah tuan-tuan insya-Allah untuk kita bangunkan dalam masa 2 tahun ini. Siaplah bangunan ni tuan-tuan ni di tempat yang agaknya terasing sedikit daripada Kuala Lumpur, sekitar dalam 35 minit begitu daripada Kuala Lumpur. Insya-Allah tempatnya di sana, di yang jauh tu nampaknya tuan-tuan, dia punya banjaran-banjaran gunung Pahang kita nampak kat situ, dengan angin, dengan air, dengan api, dengan budak-budak air terjun di kelilingnya. InsyaAllah inilah tempat yang paling sesuai untuk kita berada di situ. Tuan-tuan yang berumur 40 tahun, 50 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dalam masa 2 tahun datang 4 kali datang 4 kali. Tiap-tiap kali datang 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Dengan penempatannya, makanannya 3 star, hotel 3 bintang. Kediamannya hotel 3 bintang, tilamnya hotel 3 bintang, bantalnya hotel 3 bintang, layanannya hotel 3 bintang. Sebab kami nak bagi yang terbaik kepada calon-calon syurga ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bila kita ambil perkataan Islam, bagi saya mesti yang terbaik kita sajikan. Akan dikenalikan secara profesional, bersihnya secara profesional, penyajiannya secara profesional, portrayalnya pun secara profesional. Yang kedua, untuk anak-anak kita tuan-tuan, program khas untuk anak-anak daripada umur 15 tahun. Kita tak ambil sekolah rendah, tak ambil. 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang masih menjaga ibu bapa. Syaratnya ada ibu bapa yang mereka jaga. Anak-anak ni juga datang 4 kali. Kali yang pertama tuan-tuan dengar, tajuk kali yang pertama untuk anak-anak 15 tahun sampailah 40-50 tahun tu 3 hari 2 malam. Tajuknya kasih sayang dan adab tertib menjaga ibu bapa. Kasih sayang dan adab tertib. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah berumur macam saya ni, isteri saya, anak saya 2 orang hafaz Quran, anak saya alhamdulillah tuan-tuan dididik tak tinggal semayang. Tapi ada jelingannya itu menyebabkan isteri lari masuk bilik ambil tisu, lap air mata mengalir. Tuan-tuan, tak nampaklah kederhakaan yang besar, tapi kita semakin tua semakin sensitif, semakin tua semakin sensitif. Bayangkan anak-anak yang bergaduh dengan ibu dan ayah. Bayangkan anak-anak yang tak hormat ibu dan ayah. Bayangkan anak-anak yang tak sanggup jaga ibu dan ayah. Bayangkan anak-anak yang tak kisah kepada ibu dan ayah. Inilah anak-anak kita, inilah rupa anak-anak kita tuan-tuan. InsyaAllah datang kali yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan dengar ilmunya. Kali yang kedua 3 hari 2 malam. Apa ilmunya? Mengurus ibu bapa yang sedang nazak. Tak ada orang buat tuan-tuan. Program macam ni tak ada orang buat. Mengurus ibu bapa yang sedang nazak. Apa arti nazak? Nazak artinya on the verge of dying. Nak mati sangat dah. Perlu diurus tuan-tuan. Yang ketiga, bila ibu bapa sudah menutupkan mata kali terakhir, wajibkan anak-anak 4 perkara anak buat. Masjid bagi pedoman. Orang masjid bagi pedoman. 4 perkara. Yang pertama, memandikan anak-anak. Jenazah saya
Saya dah bagi tahu anak-anak yang memandikan, tangan orang lain tak ada. Tangan anak-anak lah yang menguruskan permandian saya. Mengkafankan anak-anak, menyembahyangkan pun. Daripada sekarang anak-anak kita mesti conversion untuk menjadi imam. Imam menjadi makmum, anak kita jadi imam. Yang ketiga, yang keempat, mengkebumikan anak kita yang menyambut jenazah. Anak kita yang meletakkan ke liang lahat. Anak kita yang menyendingkan menghadap kiblat. Dan anak kita yang mentalkinkan kita, mendoakan kita. Datang kali yang keempat, tuan-tuan, sangat penting kali yang keempat ni. Apa dia? Mengurus harta tinggalan ibu bapa bagi mengelakkan pertelingkahan ahli waris. Saya dah bertemu banyak, tuan-tuan, dah bertemu banyak adik, abang, kakak tak bertegur sampai mati tak bertegur. Sebab harta yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah sekangkang kera itu tak dapat persetujuan secara bersama. Akhirnya bergaduh, berselisih faham. Kalau kita berselisih faham, anak-anak berselisih faham, persoalannya apa jadi kepada roh di alam barzah? Damai tak roh kita di alam barzah? Jadi inilah yang sedang saya buat, tuan-tuan. Ada buku yang saya tulis. Buku ni, tuan-tuan, ini buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku, tuan-tuan. Apa tajuk buku ini? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Buku ni saya pujuk anak-anak kita yang tak datang masjid, yang tak sembahyang, yang tak sembahyang Jumaat, yang berpoya-poya, yang siang malam dengan girlfriend, boyfriend dia. Mari kita jadi anak yang soleh. Dan saya ada sikit ilmu dan ada kemahiran sikit untuk menggugurkan sebutir dua air mata kepada anak-anak kita. Mungkin ada anak tuan-tuan dah ikut sama camp saya 20 tahun yang lalu, tuan-tuan. Tadi bila saya jumpa guru-guru dalam kuliah duha saya tadi, 2-3 orang, tuan-tuan, nangis tadi masa kita zikir, mengingatkan mereka pernah hadir dalam majlis saya, dalam program saya, insya-Allah. Kemudian ni yang kedua. Buku yang kedua ni, buku ni baru umurnya 11 minggu. Ini buku yang ke-42. Buku yang ke-42 ni tajuk dia Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya tulis ni boleh katakan separuh daripada tulisan ini, air mata saya bergabung dengan dakwat menulisnya. Melihatkan macam mana ibu-ibu dan ayah-ayah tak bersedia nak bertemu dengan Allah. Melihat macam mana ibu-ibu dan ayah lara sampai umur 80 tahun pun ada yang tak semayang lagi, lara, tuan-tuan. Inilah yang saya pujuk mereka. Mari kita bersama-sama mati dalam husnul khatimah. Dan dalam buku ini ada 9 bab. Bab yang terakhir ialah kehidupan kita daripada bangun pukul 4.30 pagi sampai tidur semula pukul 10 malam. Pagi apa sembahyangnya, apa zikirnya, apa doanya. Tuan-tuan, tengah hari apa sembahyangnya, apa zikirnya, apa doanya. Petang apa sembahyangnya, apa zikirnya, apa doanya. Malam sebelum tidur apa sembahyangnya, apa zikirnya, apa doanya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, inilah buku latar kepada mereka sekarang ini sebelum mereka pergi ataupun telah pergi nanti kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Terima kasih kepada tuan-tuan. Buku ni ada di luar. Untuk berkata tuan-tuan, saya tulis buku ini, saya cetak buku ini, saya uruskan buku ini, tapi hasil jualannya sehingga ini saya tidak ambil 1 sen pun. Semuanya dimasukkan ke dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Inilah sedikit bakti saya untuk Allah. Bakti saya untuk agama Allah, bakti saya untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada masjid yang memberi ruang dan peluang kepada saya. Terima kasih kepada Ustaz Afif daripada Kemunting. Terima kasih daripada senama dengan saya, Cik Hasan yang ada dekat sini. Dan terima kasih kepada Tuan Bilal, Tuan Imam, Tuan Siap. Terima kasih kepada jawatankuasa, pengurusi, timbalan pengurusi dan seluruh ahli kuasanya. Jumpa lagi. Doakan saya panjang umur, doakan saya murah rezeki, doakan saya masih boleh berjalan, doakan saya masih boleh bercakap, doakan kepala saya masih terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan dalam forum Perdana Ehwal Islam saya yang saya pengurusikan selama 6 tahun tu, semuanya dah mati dah. Semua. Harun Din dah mati, Hasan Din dah mati, Ishak Barum dah mati, Hashim Yahya dah mati. Yang hidup tinggal 2 orang aja. Saya dengan Ismail Kamus. Saya tak tahu siapa mati dulu. Saya ingat saya dulu, walaupun Ismail Kamus dialisis, tapi saya ingat saya mati dulu lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar saya mati, tuan-tuan hadiahkanlah sepotong Fatihah. Mudah-mudahan saya damai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ni ada di luar di sana, insya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya-Allah.
Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu pengumuman untuk hari Jumaat khususnya bagi penduduk Sekaribul. Pagi besok pukul 8.30 kita akan bergotong royong di hadapan Sekolah Agama Rakyat Jalan Keseduk sana, yang mana melibatkan 3 atau 4 puas rumah daripada Ustaz Abah Yazid sampai ke Ustaz Syukri, yang mana kita akan berkumpul di Sekolah Agama Rakyat lebih kurang dalam pukul 8 ke 8.30. Allah. Tahniah tuan. Sama-sama. Itu